Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Wasyu'batu at-tasi'atu wal-arba'una ta'atu ulil amri fi amrihimil wadih al-jari ala qawa'id asy-syar'i. Wasyu'batu mubtada, waw istinaf, asyu'batu mubtada, sifat at-tasi'atu wal arba'una, cabang yang ke-49 ialah khabar ta'atu ulil amri, mentaati pemimpin. Ta'atu khabar, uli mudhafun ilaih, al-amri mudhafun ilaih. Ta'atu ta'alluq fi muta'alliq, ta'atu muta'allaq. Ta'a fi amrihim, pada urusan mereka itu ulil amri. Urusan sifat al-wadhihi, yang jelas ia urusan tu. Lagi pula sifat kedua al-jari, yang menjalani ia urusan tu. Ala, ta'alluq jari pada ala. Menjalani ala qawa'idis syar'i, atas kaedah syara'. Qawa'idi jamak taksir bagi qa'idatun. Qa'idatun, qa'idatani, qawa'idu, fawa'ilu. Gitu. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa nahyihim, wa nahyihim kadzalika, wa nahyihim. Wa nahyihim, dan larang mereka itu ulil amri. Tadi suruh. Tadi perintah. Tadi perkara. Bukan perkara, tapi perintah. Dia lawan bagi nahi. Wa nahyihim ataf pada amrihim, dan larangan mereka itu ulil amri, kadzalika kadzalika amrihim, min haitsu, dari sudut apa dia? Al-jari ala qawa'idis syar'i. Begitu kadzalika. Kadzalika amrihim min haitsul jari ala qawa'idis syar'i, dari sudut berlakunya larangan mereka itu atas jalanan syarak. Maknanya mereka menyuruh sesuatu, mereka melarang sesuatu kerana perintah syarak, ataupun berdasarkan kaedah perintah syarak. Bukan melanggarnya, menyuruh benda yang dilarang ke, melarang benda yang disuruh ke. Itu tak betul lah, itu tidak perlu taat. Wa tajibu ta'atuhum ala jami'ir ra'ayah,
wa tajibu ta'atuhum wa tajibu fatajibu ta'atuhum, maka wajiblah fa'il ta'atuhum, oleh taat mereka itu ulil amri. Idhafat masdar kepada maf'ulah. Wajib taat mereka itu ala jami'ir ri'ayah, atas segala peraturan. Segala peraturan yang mereka buatlah, ar-ri'ayah. Peraturan-peraturan yang mereka buat, pemimpin buat, wajib dituruti. Sama ada zahiran wa batinan. Zahiran ay fi zahiri, pada zahir, wa batinan ay wa fil batini, dan pada batin. Batin ni maksudnya zahir ni maksudnya apa tadi? Zahir ni makna luar lah, batin makna dalam. Sama ada peraturan tersebut berkaitan dengan luaran zahir ataupun benda dalaman. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi ni dia panggil ilak suatu mahzuf. Wa innama wujubu ta'atihim ala jami'ir ri'ayah sabitun liqaulihi. Sabit ia kerana firman Allah Ta'ala. Idhafat masdar kepada fa'il. Apa firman Allah Ta'ala? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'atlah perintah engkau, ta'atlah oleh engkau akan Allah Ta'ala. Allah maf'ulun bih. Ataf wa ati'ur rasul, wa ati'ur rasulah, dan ta'atlah oleh kalian akan rasul. Wa ulil amri minkum, ataf pada rasul, dan juga ulil amri, iaitu pemerintah, minkum daripada kalian. Ay hala kauni ulil amri sabitan minkum, hal keadaan ulil amri, pemimpin itu sabit ia daripada kalian. Pemerintah kita lah, siapa pun dia. Wahum siapa yang ulil amri itu? Al-istinaful bayani. Wahum, dan bermula mereka itu ulil amri. Mereka itu ulil amri ialah khabar al-ulama'u, ialah para ulama. Ataf wal umara'u, dan juga para pemimpin. Para pemimpin dan juga para ulama dipanggil orang ulil amri. Ulil amri di kalangan kita. Dan mereka menguruskan zahir batin kita. Jadi boleh jadi zahir batin yang dimaksudkan tadi ialah, kalau zahir tu ulil amri dari sudut umara. Kalau batin boleh jadi ulama, dia menguruskan benda dalaman kita, agama kita. Jadi ulil amri dia maksudnya, ulil amri ni dua orang, bukannya umara semata-mata, iaitu ulama dan umara. Umara pemimpin lah, dia juga ulil amri. Ulama pun ulil amri. Mana wajib mentaati ulama juga. Wajib mentaati orang lain. Itu pun sebahagian daripada syu'batul iman. Ataf kepada liqaulihi ta'ala. Kenapa wajib itu? Ataf lagi, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ata'a amiri faqad ata'ani. Man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Gitu. Barang siapa yang mentaati ia barang siapa akan amiri, akan pemimpinku, faqad ata'ani, maka sesungguhnya dia telah mentaati akan aku, akan Nabi. Wa man asa amiri, dan barang siapa yang bermaksiat ia barang siapa maf'ulun bih akan pemimpin aku, faqad asani, maka sungguh dia telah maksiat akan aku, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin habis hadis itu setakat tu saja. Kemudian dia sambung lagi, lakin akan tetapi la yuta'u, ay la yuta'u amiri itu, ataupun ulul amri. Dia buat fi'il mudhari' bina majhul. Tidak ditaatikan akan ulil amri itu, tidak ditaati ta'alluq fil harami wal makruhi, pada
Benda haram, ataf dan makruh. Benda haram dan makruh tidak ditaati kerana benda tu dibenci syarak. Mana dia tu tidak al-jari ala qawaid syar'i, tidak berlaku atas kaedah syarak. Tak wajib lah. Tidak la yuta'u ay la yajibu ta'atuhum. Tidak wajib taat mereka itu. Wa ammal mubahu, dan adapun bermula perkara yang harus itu, fa in kana ay fa fihi tafsilun, maka padanya ada tafsir. Kalau mubah ni ada tafsir sikit. Apa tafsir dia? In kana fihi maslahatun 'ammatun lil muslimina wajabat ta'atuhu fihi. In kana, jikalau adalah fihi padanya, pada mubah itu, fihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar kana muqaddam, maslahatun isim kana muakhar. Jikalau adalah pada perkara mubah itu maslahatun, ada maslahat sifat ammatun yang umum, ia maslahat itu umum ta'alluq lam lil muslimina, bagi orang-orang Islam. Ada maslahat yang umum, mana maslahat kebaikan yang meratai seluruh orang Islam, tapi benda tu benda harus, maka wajabat ta'atuhu, wajiblah fa'il oleh ta'atnya syakhsi seorang, fihi padanya, atau bukan ta'atuhu, ta'atu ulil amri, fihi padanya ay fil mubah. Wajib ta'at lah kalau dia memberi maslahat kepada seluruh orang Islam. Itu syarak mementingkan maslahah yang berlaku kepada orang Islam. Wa illa fala. Wa illa fala gitu ya. Wa illa ay wa illam yakun fihi maslahatun 'ammatun lil muslimina fala ay fala yaji fala ay fala tajibu ta'atuhu fihi. Gitu. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yakun fihi maslahatun 'ammatun lil muslimina fala ay fala tajibu ta'atuhu fihi ay fil mubah. Jikalau bukanlah padanya, pada mubah itu ada maslahah, ada kebaikan yang meratai ia kebaikan itu bagi orang Islam, maka tidak wajib taatnya pemimpin tadi pada benda harus tadi. Tak wajib lah. Mana boleh ada pilihan, boleh nak taat, boleh tidak. Falau nada bi'adami syurbid dukhanil ma'rufil ana wajabat alaihim ta'atuhu. Sudah. Falau nada, maka jikalau nada yunadi, jikalau menyerulah ia ulil amri. Kalau menyerulah ia ulil amri bi'adami syurbid dukhani, dengan tidak hisap rokok. Sudah. Dukhan tu asap, syurbi tu asap minum. Kalau dalam kitab Bughiyatul Tulab Syekh Daud, dia akan terjemah sebiji-sebiji lah. Minum asap. Minum asap tu maksud dia rokok lah. Maka kalau pemerintah kata jangan hisap rokok, al-ma'rufi sifat dukhan yang terkenal itu, al-ana sekarang zaman dia buat rokok dah, maka wajabat alaihim ta'atuhu, wajiblah atas mereka itu. mereka itu muslimin, orang Islam, fa'il ta'atu ulil amri, mentaati akan pemerintah tadi. Sebab apa? Lianna fi ibtali syurbid dukhani maslahatana isim lianna muakhar, maslahatan amatan, ada maslahah yang umum, ay lil muslimin, bagi orang Islam, iaitu supaya tidak menjangkit, tidak ada sakit. Itu maslahah yang umum antaranya, supaya tidak berebak rakyat yang banyak mati sebab rokok. Maka tu maslahat umum. Maka bila begitu wajib untuk mentaati dia, kerana pembatalan ulil amri, ini pembatalan terhadap syurbid dukhan tadi, itu satu maslahah yang umum. Idh kerana, dia kata idh kerana fi ta'atihi khissatun,
fi ta'atihi ta'ati ad-dukhan. Fi ta'atihi ad-dukhan tadi. Kerana pada ta'atihi ni maksudnya memberinya. Pemberian, menyebarkan, menggunakan, mengaplikasikan, menyebarkan ia kan apa nama tu? Rokok tadi tu. Khissatun. Khissatun adalah satu perkara yang buruk, yang hina, perbuatan yang keji, li zawil hayati, bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan. Ai li ashabil hayat, zawi bermakna ashab lah, orang-orang yang mempunyai kepentingan, orang-orang yang mempunyai maruah yang tinggi, orang pembesar-pembesar. Jadi kalau ta'atihi, menggunakan rokok, jadi isap rokok lah, itu satu benda yang buruk bagi orang yang mempunyai darjat yang tertentu. Mempunyai darjat yang tertentu, pembesar ke dan sebagainya. Lidhawil hayati ada waw tu, wa wujuhin nasi, ada waw fi nusqatin wa wujuhin nasi. Lidhawil hayat, buruk di sisi manusia, wa wujuhin nasi, dan pada manusia secara umum. Wujuhin nas, meratai seluruh manusia. Jadi benda buruk sama ada bagi manusia secara umum ataupun bagi orang yang mempunyai kedudukan secara khas. Itu benda yang buruk belaka kalau isap rokok. Kadza afadahu al-Bajuri, ay kadza al-madhkuri, seperti mana demikian tersebutlah. Afadahu, memberi faedah akan dia akan al-madhkur oleh fa'il al-Bajuri, oleh Imam al-Bajuri. Imam Bajuri kata gitu. Dia bagi contoh rokok. Di zaman dia dah ada dah. Mengharapkan pemimpin tu mengharamkan rokok, kau wajib ikut. Begitu jadi ekonomi pula. Ekonomi lah apalah macam-macam. Faqaulun nazimi, maka bermula perkataan nazim. Apa dia perkataan nazim? Wa ulil amri tu. Al-waw mubtada tsanin, la tadkhulu khabar mubtada tsanin, jumlah tu khabar bagi qaulu. La tadkhulu, tidak masuk ia. Ia waw tu fil wazni, pada wazan. Mana dia? Ulil amri. Tu. Wa'tid dhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri ati'humu wa ulil umuri ati'humu la tajrimu. Maka dia kata waw yang masuk pada wa ulil amru umur tu la tadkhulu fil wazni. Tidak masuk ia waw tu dalam wazan syair, tak masuk. Lianna al-wawa, karena bahwasanya waw itu zaidatun, ialah tambahan saja. Kerana apa? Lil farqi. Zaidatun khabar li anna. Lil farqi lam ta'liliyah, lil farqi kerana untuk membezakan baina ila al-jarrati, antara ila al-jarrah, ila yang menjarkan majrur. Ila biasa tu dah. Jaa Zaidun, dhahaba Zaidun ila al-madrasah. Ila tu, ila bermakna itu, ila tu ila jarrah. Memang ila dengan makna intiha, tapi ila tu menjarkan isi selepasnya. Jadi sekarang ni letak waw tu sekadar untuk membezakan dia dengan ila. Waw pada uli, waw pada uli tu. Jadi kalau tak letak waw, takut baca ila pula. Tu maksud dia. Jadi sebutlah uli. Alif waw, waw tu tambah. Kalau tak ada waw tu dia takut jadi semabu pula. Ila ilal amri, bukan ilal umuri, bukan ilal umuri, ulil amri. Maka dia tambah waw untuk beza antara
alih dengan antara ila dengan ulil amri ni. Tu. Wa hadhihi halatun nasbi wal jarri. Wa hadhihi al madhkur min kaunil wawi zaidatan tu khabar halatun nasbi. Yang jadi zaidah ni pada ketika nasab dia tu. Wal jarri ataf, dan ketika ketika jar. Wa amma fi halatir raf'i, dan adapun pada ketika rafa', kalau kita rafa'kan uli tu, fa ala sabilil ijra'i ala sunanin wahid. Fa ala al ijra'i, kalau rafa' tu, kalau posisi rafa' i'rab dia dibaca rafa', mana baca ulu lah. Dia akan dibaca dengan ulul amri dan sebagainya. Maka bila begitu, fa'ala sabilil ijra'i. Okey. Wa amma fi halati raf'i fa'ala sabilil ijra'i ala sunanin wahidin. Okey, kalau kita baca dengan rafa'. Okey, kalau kita baca apa nama tu dengan jar, dia akan jadi ulian. Dengan marfu' dengan nasab, dia akan jadi uli juga. Jadi kita pun kata, ulama pun kata, diletakkan waw selepas hamzah tu ialah untuk membezakan dengan ila. Okey, kalau dengan apa nama tu? Kalau kita rafa', dia akan jadi apa? Ulul amri, bukan uli lah, ulu. Jadi kenapa letak waw lagi? Kalau ulul amri letak waw lagi kerana begini, fa'ala sabilil ijra'i ala sunanin wahidin. Kerana berlaku atas sabilil ijra', atas jalan ijra'. Ijra' tu istilah tu. Ijra' ni sekadar lalu, kalau ikut terjemah asal. Sekadar lalu. Tu asal ijra' lah. Ajra'a yujri'u ijra', iaitu melintasi, melalui ala sunanin wahid, atas jalanan yang satu. Makna apa? Masdar pula masuk dia dengan waw dah. Jar dengan waw dah. Rafa' pun waw jugalah. Sebab nak bagi sama. Tak mau bagi beza. Walaupun asal jar dengan mansub tadi tu, dia letakkan waw tu, waw zaidah, kerana untuk membezakan dengan ilah. Tapi rafa' pun letak waw juga kerana ala sabilil ijra', supaya berlakunya perkataan tersebut sama saja, ala sunanin wahid. Tak payah nak beza-beza pula. Kan ulu, rafa' ni kan ulu, bukan uli. Kenapa letak waw lagi? Ala al-ijra', ala sabilil ijra'. Lianna ulu ataupun ulu fi raf'i, fi halati raf'i itu la tashabuha, tidak ada sama sekali. Tashabuha isim la nafi jinsi. Tidak ada sama sekali persamaan baina ila, antara ila al-jarrah, wa ulu, dan ulu halatan raf'i, ketika rafa'. Ketika rafa'. Tak ada beza. Tidak ada penyerupaan pun. Walaupun tidak ada kesamaan antara ila jarrah tu, ila dengan makna harajah tu, dan ulu pada ketika rafa', maka tetap juga dibaca ulu tambah waw, kerana dia kata ala sabilil ijra'i. Lebih kurang begitulah. Supaya metod penulisan tu sama saja antara rafa', nasab dan juga jar. Bukan dengan sebab ulu tu dibaca ulu ada tambah waw tu, ada benda-benda yang macam jar dengan nasab tidak ada. Sebab nasab dengan jar tu diletakkan waw untuk membezakan dengan ilah. Tapi yang rafa' pun ada juga, bukan sebab dia nak membezakan antara ilah dengan uli tu, bukan. Ulu kan dah rafa' tak sama dah, bukan ilah. Maka ditambah tu sebab nak bagi sama. Nak bagi sama saja penulisan dia dengan antara jar dengan nasab tu, dari sudut penulisan. Wa qawluhum,
Qawlu apa tu? Ati'humu. Ati'humu tu bermula perkataannya yang nazim ati'humu tu bi dhammil mimi ay maqru'un, dibacakan akan dia bi dhammil mimi dengan dhammah mim. Ati'humu mu. Kalau kira Ibnu Katsir humu lah. Memang ia dah humu. Dia tak baca ati'hum. Ma'al isba'i, serta isba' pula. Ati'humu. Isba' ni maksudnya panjang lah. Supaya kita tak baca begini. Wa ulil umuri ati'humu la tajrimu. Humu la tajrimu. Supaya kita tak baca begitu. Maka dia kata isba' wa ulil umuri ati'humu la tajrimu. Begitu bacanya. Dan isba' sininya maksud panjang secara mutlak lah. Bukan panjang dan harkat pula. Tu dalam tajwid. Qasar, tawassut, isba'. Tu tajwid. Qasar tu 2 rakaat, tawassut 4 rakaat, isba' 6 rakaat. Rakaat udah harakat. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya ya nazim la tajrimu. Perkataan nazim la tajrimu, janganlah kamu buat salah, tidaklah kamu orang yang salah. Hak tu min ay sabitun, sabit ia min babi daraba yadribu. Maksud gitu lah. Kan daraba fi'il mudhari' dia yadribu, maka fi'il ni pun samalah, tajrimu yadrimu tajrimu tadribu tajrimu. Dia punya wazan sama. Yani idza ata'ta ulil amra, apabila mutaati oleh engkau maf'ulun bih akan ulil amri, iaitu ulama dan umara, fa anta, maka bermula engkau itu khabar la tadhnabu. La tadhnubu, tidak buat dosa ia oleh engkau. Tak dosa lah, tak dosa dari sudut perintah mentaati perintah ulil amri. Boleh jadi dosa dengan sebab lain pula. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, telah berkatalah oleh nazim Syekh Al-Malibari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, amsik habibi ma alaihi jama'atun wahkum bi'adlin wanha ma huwa ma'thamu wa'mura bima'rufin wa anta a'inhumu jiddan ala birrin wa taqwa tukramu. Amsik, tahanlah oleh engkau. Fi'il amar wa huwa fa'il, dan fa'il. Habibi, wahai kekasihku. Ay ya habibi, asalnya munada mahzuf. Ma alaihi jama'atun, barang apakah alaihi, atasnya yang barang itu jama'atun, adanya jama'ah, himpunan orang. Wahkum bi'adlin, maka hendak hukumlah oleh engkau bi'adlin, dengan keadilan, dengan adil lah. Wanha ma huwa ma'thamu, dan cegahlah oleh engkau akan barang, maf'ulun bi, akan barang yang bermula dia barang tu ma'thamu, dosa. Wa'mura bima'rufin, ni makna ma'ruf yang munkar ni. Wa'mura, dan suruhlah oleh engkau bima'rufin, dengan perkara yang baik. Wa anta a'inhumu, dan padahal bermula engkau itu tu wawul hal bagi dhamir mustatir wa'mur. Padahal bermula engkau itu a'inhum, bantu ia, wa anta a'inhumu, padahal bermula engkau itu bantulah oleh engkau akan mereka itu. Fi'il amar tu jiddan, betul jiddan, dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, jiddan, sangat-sangat. Ala birrin, atas a'inhum, bantu ta'alluq ala, atas kebaikan, birrin wa taqwa, dan taqwa, tukramu, niscaya kamu akan dimuliakan. Jawab fi'il amar. Zakara an-nazimu, telah menyebutlah fa'il oleh nazim fi hadzainil baitaini, pada dua bait ini. Hadzaini jar majrur, al-baitaini badal, an-nazimu fa'il. Sebut maf'ulun bih arba'a syu'abin, 4 syu'bah, 4 kategori, 4 cabang. Fayuqalu, maka dikatakan, ay fayuqalu fi hadzainil baitaini tu bil 'athfi 'ala al-'adad as-sabiqi.
dengan ataf atas bilangan sifat yang terdahulu ia bilangan tu. Hak dululah. Mana dia sambung lagi, ada lagi syu'abul iman beberapa lagi ni. Wa syu'batul khamsuna. 50 dah. Mana lagi 20 lebih lagi. Wa syu'batul khamsuna, dan bermula bahagian ataupun cabang iman yang ke-50 ialah khabar at-tamassuku bima alaihi jama'atun. Iaitu berpegang teguh khabar dengan barang alaihi bima alaihi jama'atun. Jama'atun khabar muqaddam, alaihi ta'lu suatu mahzuf. Kan, jama'atun mubtada muakhar, alaihi ta'lu suatu mahzuf, khabar muqaddam. Jumlah tu silah ma, hi tu aid ma. Barang yang atas barang tu ada himpunan orang Islam. Mana berpeganglah oleh kamu terhadap jamaah, jangan duduk seorang-seorang. Jangan pegang seorang-seorang, pegang yang hak ramai. Wahum, dan bermula mereka itu jamaah, khabar muslimuna, ialah orang-orang Islam. Fa innal muslima, maka sesungguhnya orang Islam itu, isim inna tu, walau wahidan khabar kana mahzuf, ay walau kana al muslimu wahidan, meskipun adalah orang Islam itu seorang saja. Walaupun seorang saja, tapi bila campur kita jadi jemaah dah. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi wahidan al-muslim wahid tu, jama'atun, jemaah dah. Maknanya jemaah ni tak mesti ramai, tahap mutawatir ke apa, bukan. Maka dia suruh berpegang kepada jemaah yang ada. Walaupun seorang, maka sebab itu sah untuk sembahyang jemaah tu dua orang ya, tu imam seorang, makmum seorang. Jemaah dah. Afadahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, telah memberi faedah akan dia akan barang oleh fa'il guru kami Ahmad An-Nahrawi, guru kepada Syekh Nawawi Banten di Mekah tu. Nak kata suruh jangan berpecah belah, jangan pecah belah antara sama orang Islam. Bersatulah wahai kaum muslimin. Tu lagu ya, tak ada kaitan dengan politik. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Dia kata wa'tasimu, dan berpeganglah oleh kalian bihablillahi, dengan tali Allah. Ini hubungan dengan Allah Ta'ala. Jami'an, keseluruhannya, wala tafarraqu, dan jangan berpisah-pisah oleh kalian, yakni sesama muslimin. Bahkan at-tamassuku bima huwa alaihi jama'atun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal fa'il oleh darah seorang yang muslim. Muslimin sifat, imri'in mudhafu ilaih, damu fa'il. Illa bermakna yahil, melainkan dengan makna halal, bi ihda thalathin, dengan salah satu daripada tiga ni. Tiga benda dia halal. Apa dia? As-sayyibuz zani, iaitu orang yang telah berkahwin, telah merasai jima'. Janda telah merasai jima', yang az-zani, yang berzina, ia orang yang kahwin yang telah merasai jima' tadi, iaitu kena rejam lah, jadi halal bagi dia. Wan nafsu bin nafsi, dan nyawa dengan nyawa. Maksud bunuh orang boleh dibunuh semula, dia panggil qisas. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Betul tak? At-tariku, dah orang yang meninggalkan, didinihi, akan agama seorang tadi, al-mufariqi, yang berpisahlah, ia orang yang tinggal agama tu, lil jama'ati, bagi jamaah, yakni bagi orang Islam lainnya. Dia tinggal orang Islam, asalnya dia Islam, dia bersama dengan orang Islam, tiba-tiba jadi kafir, maka dia telah meninggalkan orang Islam. Maka itu halal darah, kerana dalam sudut hukum hudud, pemimpin boleh panggil dia,
boleh suruh minta taubat dia, ucap syahadah balik. Kalau tak mau, pancung. Wal ma'na ay wa ma'na al hadithi, dan bermula makna hadis itu, khabar la yajuzu qatlu syakhsin muslimin qasdan illa birtikabi khaslatin min khisasi thalathin. Panjang. La yajuzu, dan tidak haruslah. La yajuz bermakna yahrum, yang mana haram. Tidak haruslah fa'il qatlu syakhsin, membunuh akan seorang, idhafah masdar kepada maf'ul. Seorang sifat muslimin yang Islam, ia seorang ni. Tak harus tu qasdan. Ni hala kauni qatli syakhsin tu qasdan, ay qasidan. Hal keadaan membunuh seorang itu dalam keadaan qasad. Memang tujuan dia begitu dah. Tak harus begitu, tak harus bunuh secara qasad, melainkan yang mana harus birtikabi khaslatin, dengan membuat dan melaksanakan salah satu ciri min khisalil thalathin, daripada 3 ciri-ciri ini. Ihdath thalath, dan bermula salah satu daripada 3, khabar al-thayyibuz zani, orang perempuan yang telah merasai jima, yang berzina. Tapi sini betul lah. Jadi sekarang ni al-thayyibu ni, kalau ikut terjemah je, apa nama tu, orang yang telah merasai jima ni, tapi bukan untuk perempuan saja, lelaki pun sama lah. Wal muradu bithayyibi, dia sebut dah. Wal muradu bithayyibi, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan thayyib itu, khabar al-hurru, merdeka. Lagi pula al-balighu, khabar kedua, balik. Ataupun kita boleh buat sifat bagi hurru lah. Al-aqilu, sifat kedua, orang yang berakal. Al-wati'u, yang bersetubuh, fa'il dia. Awil mautu'atu, ataupun orang yang disetubuh, iaitu perempuan. Fil qubuli, di qubul. Fi nikahin sahihin, pada nikah yang sahih dah. Nikah tu sah dah. Nikah tu sah dah, tapi dia pergi cari orang lain zina juga. Dia panggil apa? Zina muhsan. Maka ni kena rejam. Fayajibu rajmuhu bil hijarati, maka wajiblah fa'il oleh rejamnya. Rejam sayyid ni idhafat masdar pada maf'ul, bil hijarati, ta'alluq rajmu kepada ba. Rejam bil hijarati, dengan batu. Wajib rejam dengan batu. Ila ayyamuta, sehingga ayyamut, ay ila mautihi. Takwil masdar jadi majrur bagi ila, sehingga bahawa mati ia al-thayyib tadi. Satu. Wathaniyatu, dan bermula yang kedua. Wathani, bermula yang kedua ialah khabar qatilun nafsi. Boleh baca dua, qatilun nafsi boleh, qatilun an-nafsa boleh. Kalau qatilun nafsi, mudhaf ilaih, idhafah isi fa'il kepada maf'ul. Kalau qatilun, kita tanwinkan qatilun an-nafsa. An-nafsa maf'ulun bih, qatilun khabar. Fayaqtulu qisasan bin nafsi, dan fayuqtalu lah. Fayuqtalu, betul. Betul. Fayuqtalu, maka dibunuhkan akan dia, akan qatilun nafsi tadi, orang yang bunuh nyawa tu, qisasan, kerana qisas, kerana menjalani qisas, bin nafsi, dengan nyawa, sifat allati, yang mana qatalaha, yang telah membunuh ia qatilun nafsi, akan dia, akan allati, yang telah bunuh lah, bunuh tanpa ada hak. Udwanan, maf'ul li ajlih, bunuh tu kerana musuh, mana sengaja saja nak tikam, bukannya syibih sengaja ataupun tak sengaja, sengaja sungguh. Bisyurutil madhkurati fil fiqhi, yang kata kena qisas ni pula dengan syarat-syarat sifat al-madhkurati, yang tersebut ia syarat-syarat fil fiqhi, dalam fiqh. Dalam fiqh sebut mana syarat-syarat dia untuk kita katakan dia tu kena qisas. Tu rujuk semulalah banyak. Jadi hukum jinayat ni tak semata-mata kalau dia bunuh dulu tak. Curi dia potong tangan tak, dia ada syarat yang cukup besar.
Sebab tu patutnya buat iklan-iklan di TV tentang hukum jenayah Islam. Baru orang faham. Oh, jenayah Islam ni sebenarnya mengajar lagi ada lah. Bukannya kejam. Zaman sekarang Allah takbir pun tak boleh dah. Baru takbir belum lagi hudud lagi ni. Takbir pun tak boleh dah. Oh. Macam mana? Wasalithatu, dan bermula yang ketiga, khabar at-tariku lil islami, orang yang meninggalkan akan Islam. Lam zaidah, Islam maf'ulun bih. Al-mufariqu, yang mana berpisah ia orang yang meninggalkan Islam itu. Al-mufariq lil muslimina, akan orang Islam. Lam zaidah, muslimina maf'ulun bih, akan orang-orang Islam. Wa mufaraqatuhum, dan wa mufaraqatuhum, dan mufaraqah, berpisahlah akan mereka itu orang Islam. Berpisahlah mereka itu orang Islam. Hiya bermula dia. Bukan. Oh, ayat baru Wa mufaraqatuhum, dan bermula berpisah mereka itu orang Islam tu. Hiya dhamiru faslin, ialah khabar. Ar-riddatu, ialah murtad, wal a'yadu billah. Ka'an sabba nabiyan, seperti bahawa menghina ia seorang akan Nabi. Au sabba malikan. Malikan ke malakan? Ya. Au sabba malakan. Malikan pemimpin dah apa? Fasik. Malakan ni malaikat. Dia menghina malaikat. Au sabballaha. Ataupun menghina ia seorang akan Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Oh, hadis yang masyhur lah kaitan bid'ah. Man ahdatha, barang siapa yang melaksanakan perbuatan baru, ia man fi amrina, pada urusan kami. Fi amri jar majrurna mudhaf ilaih. Hadha, ini fi amrina hadha ma laysa minhu, yang bukanlah daripada amrina tu. Ma laysa minhu, ay laysa ma, yang bukanlah ma barang itu, minhu min amrina, daripada urusan kami. Fahuwa, maka bermula dia ma laysa minhu tu raddun khabar, tertolak ia. Ay fahuwa mardudun, tertolak ia. Jadi ma tu maf'ulun bih ahdatsalah. Barang siapa yang mencipta suatu perkara baru pada urusan kami ini, akan barang yang bukan daripada kami, fahuwa raddun, ay fahuwa mardudun. Gitu. Yakni man ata bi amrin hadithin, barang siapa yang mendatangi ia barang siapa dengan satu urusan, sifat yang baru ia urusan tu, fi dinil islami, dalam agama Islam. Fi dini jar majrur, al-islami mudhaf ilaih, al-azimi, sifat al-islam yang agung ia Islam ni. Apa tu? Al-qadri. Ay man ata bi amri hadithin. Oh, bi amrin hadithin boleh, bi amri hadithin boleh. Bi amrin hadithin lah, dengan suatu perkara yang baru ia perkara tu. Fi dinil islami, hadithin fi dinil islam, pada agama Islam. Al-azimi, yang agung. Al-azimil qadri. Idhafah. Ya agunglah oleh qadarnya. Sebab apa boleh idhafah? Sebab apa mudhaf tu boleh alillah? Sebab dia azim ni, dia isi wasaf atau wazan fa'il. Fa'il ni kalau tengok syarah kali tadi, boleh jadi isi fa'il, boleh jadi sirah mubalaghah. Jadi dia isi wasaf. Maka bolehlah dalillah pada mudhaf itu. Al-azimil qadri, yang tinggilah, yang agunglah oleh qadarnya, qadar martabat Islam. Ma laysa fihi. Man ata maf'ulun bi ata. Ma akan barang, membawa datang akan barang, yang laisa, yang bukanlah ia barang. Dhamir mustatih huwa, laisa, isim laisa kembali pada ma. Fihi ay sabitan, khabar laisa, yang sabit fihi pada dia, pada dinil Islam. Fahuwa, maka bermula dia ma laisa minhu tu, ma laisa fihi tu, batilun khabar, ialah batil tak kena lah. Batil maksudnya tak kena, salah dan sebagainya.
Jadi perkara baharu tersebut dengan makna tak ada asal dalam syarak, tak ada asal daripada syarak. Menghina Allah tak ada asal, menghina Rasul, menghina malaikat tidak ada asal. Tapi kalau tahlil ada asal, iaitu ada orang buat baca la ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah, ada asal. Jadi ayat berkaitan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, hanya tertunjuk benda-benda haram, benda-benda yang teruk-teruk, kafir, haram. Sebab itu tak ada dalam agama syarak. Ada membaca Quran, Yasin ke, tahlil ke, apa ke, yang ada asalnya tuntutan untuk baca Quran secara umum, berzikir secara umum, ataupun khusus la ilaha illallah, maka tu ada asal. Maka hak tu tidak tertolak, laisa fihi raddun, tidak tertolak. Wasyu'batul hadiyatu wal khamsuna al-hukmu bainan nasi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.